Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Ini dengan kita isi dengan majlis ilmu. Saya dengan para hadirat sekalian yang menceritakan pada kita berkenaan dengan isu-isu kekeluargaan dan sebagainya. InsyaAllah sepanjang 2 minggu hingga 14 hari bulan kita akan bersiaran langsung setiap selepas maghrib. Jadi saya doakan semoga para hadirin hadirat sekalian dapat bersama dengan saya untuk kuliah maghrib ini. Biasanya pendengar saya di masjid-masjid alhamdulillah agak ramai. Tapi malam ni pendengar saya adalah di kalangan isteri saya dan juga anak-anak saya yang berkesempatan cuti bersama-sama dengan saya. Di musim ini saya jadikan rumah saya ni sebagai satu madrasah, satu sekolah, satu tempat sembahyang dan juga tempat untuk mendidik anak-anak dengan ilmu agama. Dan saya mengambil kesempatan untuk khatam Al-Quran bersama dengan keluarga, paling tidak satu hari satu juzuk Al-Quran ataupun 1,5 juzuk. Mudah-mudahan pengisian kita bersama keluarga kita dapat memenuhi impian para ulama yang mengatakan bahawa sekiranya aku ditahan ataupun dikurung, maka tahananku dan kurunganku itu adalah satu khulwah, satu peluang untuk bersunyi diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan tafsir suratul Luqman, surah yang ke-31, juzuk yang ke-21, malam ni dengan ayat 1 dan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Menjadi hidayah, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang sedia mengerjakan amal-amal yang baik. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta mereka yakin tentang adanya hari akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat hidayah petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang berjaya. Para hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala menamakan surah ini dengan nama suratul Luqman. Kerana pada surah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu kisah seorang laki-laki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebijaksanaan, yang bercakap dengan penuh hikmat, yang mengenali akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, Luqmanul Hakim ini seorang yang mempunyai akhlak dan juga adab-adab kehidupan dan kesopanan yang tinggi. Pada surah ini juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita semua daripada melakukan perkara-perkara yang buruk dan perkara-perkara yang keji. Allah Subhanahu wa taala mulakan surah ini pada ayat 1 hingga 5 dengan menyebut tentang keistimewaan Al-Quran yang diantaranya dan juga sifat orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim.
Alif Lam Mim dalam Al-Quran ada surah dimulakan dengan huruf-huruf yang ringkas ataupun kita panggil dengan nama huruf al-muqatta'ah. Al-huruful muqatta'ah, huruf yang singkat ini dalam Al-Quran, tidak ada siapa pun yang mengetahui maknanya yang sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebahagian di kalangan ulama yang cuba mentafsirkan. Contohnya alif dengan makna Allah, lam dengan makna Rasul, mim dengan makna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan bahawa Allahu a'lamu bimuradihi, Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang maha mengetahui apakah yang dikehendaki dengan huruf-huruf al-muqatta'ah ini. Dalam kita berbicara berkenaan dengan ilmu tafsir Al-Quran, semua para alim ulama apabila mereka mendengar perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, mereka semua akur. Kerana Abdullah bin Abbas adalah orang yang didoakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang masyhur, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada Abdullah ini kefahaman dalam agama dan juga boleh mentafsirkan Al-Quran. Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat Al-Quran. Inilah dia ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai hikmat kebijaksanaan yang tidak ada cacat celah padanya dan tidak ada perselisihan dan sebagainya. Al-Quran merupakan satu kitab daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran ini kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman kepada kita semua, yang kita hendaklah membaca akan kitab Al-Quran itu. Kitab Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita baca. Al-Quran ini satu kitab yang agung, satu kitab yang besar, yang kalau kita mengetahui akan kelebihannya, insya-Allah kita akan bersama-sama membacanya pada setiap hari dan pada setiap ketika. Al-Quran kitab Allah yang mengandungi pedoman-pedoman kehidupan. Oleh kerana itu saya seru kepada sidang pendengar sekalian, hendaklah menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita seharian. Contohnya di musim coronavirus ini, cuba kita permudahkan untuk kita membaca kitab suci Al-Quran. Sebagai pedoman, Al-Quran mengandungi sebanyak 30 juzuk dengan 604 muka surat. 30 juzuk, satu juzuk mengandungi 20 hingga 21 muka surat. Dalam satu juzuk dia ada 2 hizib. Dalam satu hizib dibahagikan kepada 4. Dia panggil suku hizib, setengah hizib, 3/4 hizib dan cukuplah 4/4 hizib. Satu hizib mengandungi 2 muka surat setengah. Satu muka surat kalau kita baca biasa mengambil masa tidak lebih dari 5 minit. Kalau kita baca suku hizib mengambil masa kurang lebih 12 minit. Jadi kalau kita lapangkan masa 12 minit setiap kali waktu kita salat, kita boleh habiskan lebih kurang 15 muka surat. Dari segi pahala, kita mendapat pahala yang banyak. Al-Quran kalau kita ikut kiraan yang simpelnya, satu muka surat mengandungi sebanyak 15 baris. Satu baris mengandungi 38 hingga 4 huruf. Satu huruf, satu baris ada 40 huruf lebih kurang. 40 huruf kalau kita darab dengan 10 jadi 400 pahala, kali dengan 15 dia akan jadi 6,000 pahala satu muka surat. Kalau kita boleh baca satu hari satu juzuk dengan teori yang mudah saya sebutkan tadi,
lebih kurang 20 muka surat, maka 6,000 kali dengan 20 muka surat, kita akan dapat sebanyak 120,000. Jadi Al-Quran kalau kita baca dia, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita ketenangan. Sebab Al-Quran itu padanya mempunyai hikmat-hikmat. Ayat-ayat Al-Quran ini, sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala kata, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Al-Quran menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang sedia mengerjakan amal-amal yang baik. Ayat-ayat Al-Quran ini menjadi hudan, menjadi petunjuk. Kalau kita baca sejarah dan juga kisah-kisah seperti kisah Fudail bin Iyad ataupun kisah sahabat Nabi yang mulia Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang telah melihat kitab Al-Quran yang dibaca oleh adiknya Fatimah Al-Khattab radhiyallahu anhu, akhirnya membawa sinar Islam kepada Sayyidina Umar. Demikian jugalah kalau kita tengok kepada kisah Fudail bin Iyad, seorang dikenali dengan nama yang masyhur dengan zaman jahiliahnya, zaman dulunya, kerja dia sebagai penyamun, watak Cina kalau kita. Tapi akhirnya bila dia mendengar qauluhu ta'ala fi suratil Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bilakah lagi hati manusia ini nak khusyuk, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fudail yang pada masa itu nak pergi ropak rumah seorang orang kampung. Dia dengar orang kampung baca ayat ni, maka Fudail berhenti daripada merapak, dan akhir sekali Fudail bertaubat pada Allah, dan dia boleh meningkatkan darjat diri dia daripada kepala perampok kepada seorang wali Allah yang masyhur yang hidup sezaman dengan Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi Quran ini menjadi hudan, petunjuk. Siapa sahaja membaca Al-Quran, dia akan mendapat petunjuk daripada Allah. Dan Al-Quran ini juga menjadi syifaan minadh dhalal. Dia menjadi penyembuh daripada kesesatan. Orang yang membaca Al-Quran itu akan disuluh jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita dituntut untuk membaca Al-Quran. Sepaling-paling tidak kita baca Al-Quran ini setiap hari, janganlah kurang daripada 10 ayat Al-Quran. Jadi satu hizib biasanya tak kurang daripada, satu suku hizib tak kurang daripada 10 ayat Al-Quran. Kalau kita baca banyak lagi, kita akan mendapat lagi ketinggian. Sebagai skim galakan kepada kita semua selaku ketua keluarga, alangkah bahagianya kalau kita boleh jadikan anak-anak kita ini sebagai ahli Al-Quran. Dalam satu hadis sebut pada kita semua bahawa pada hari akhirat kelak ada seorang hamba Allah, orang kampung biasa, yang dikurniakan oleh Allah bila dia bangkit di hari akhirat dengan pakaian yang comel, dengan mahkota yang comel. Lalu dia berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, kenapakah kamu pakaikan kepadaku mahkota yang comel ini, dengan pakaian yang comel ini? Lalu kata, sedangkan aku ni orang biasa sahaja. Lalu malaikat berkata kepada dia, bisababi waladikuma, bisababi waladika bil Quran. Dengan sebab anak kamu itu, kamu jadikan dia sebagai ahli Al-Quran. Maka kita selaku ketua keluarga, kenalah sentiasa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap lepas salat. Allahumma ja'alni wa abna'i wa zawjati wa ahli min ahli Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anak-anakku dan juga isteriku sebagai ahli Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami ini suka membaca Al-Quran. Allahumma rzuqna tilawatal Qur'ani ana al-laili wa atrafan nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami ini tilawatul Quran, membaca Al-Quran
setiap pagi, setiap petang dan juga pada sepanjang masa. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Al-Quran juga menjadi rahmat kepada orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Rahmatan tunqidhul mu'minina biha minal iqab. Rahmat yang akan memerdekakan seseorang mukmin itu daripada segala balasan-balasan amalan yang tidak baik, iaitu orang-orang yang sentiasa bekerja untuk melakukan kebajikan. Kita alhamdulillah di musim coronavirus ini kita tengok ramai orang-orang yang suka melakukan kebajikan, menolong, membantu orang-orang yang memerlukan. Tetapi dalam dunia maya yang ada pada hari ini, harus kita ingat, kadang-kadang kita suka membantu orang, alhamdulillah, tapi kita isytiharkan bantuan itu. Setengah tempat saya tengok dia tampal label di plastik beras, sumbangan sekian-sekian. Sedangkan di antara 7 orang yang mendapat perlindungan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang memberi dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Cukuplah kita merendah diri. Tak usahlah kita nak mencari kemasyhuran di kalangan penduduk bumi, tapi carilah kemasyhuran di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan penduduk bumi ini. Kita hendaklah berselindung apabila kita mengerjakan perkara-perkara yang baik, supaya kita tidak terdedah kepada sifat riya, suka menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Jadi kita hendaklah kita buat amal-amal yang baik, amal-amal yang saleh. Dan juga orang yang muhsinin juga wattaba'us syariah, orang yang mengikuti akan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita setiap hari hendaklah bersandarkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita hidup tak bersandarkan kepada syariat Allah, maka kita orang yang rugi. Di antaranya ialah syariat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Allah sebutkan pada ayat yang keempat, alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Allah Subhanahu wa taala sebut antara syariat Allah itu ialah orang yang alladzina yuqimunas salah, orang yang mendirikan sembahyang fardu. Alhamdulillah di musim Covid ini, musim coronavirus, kita mempunyai masa terlalu banyak. Maka cuba kita latih diri kita semua bersama dengan keluarga. Jadikanlah di rumah kita ini satu masjid, tempat solat, dan kita menganggap seperti mana kita pergi ke masjid. Masuk waktu kita azan, walaupun kita suami isteri contohnya, kita azan, kemudian kita salat sunat. Buatlah salat sunat dengan sebanyak-banyaknya. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya Rasulullah, bukalah peluang, minta dengan Allah bukalah peluang supaya mendapat dekat dengan Nabi, dengan kamu pada hari akhirat. Nabi kata kepada dia, fa'inni bi kathratis sujud. Tolonglah nak dekat dengan aku di hari akhirat dengan banyakkan sujud pada Allah, yakni kita banyakkan sembahyang. Saya nak seru kepada sahabat-sahabat saya dan juga diri saya serta keluarga saya sekalian yang berada di hadapan saya ini, jagalah sembahyang sunat. Yang paling besar ialah kita sembahyang sunat. Sunat sebelum kita sembahyang fardu subuh. Lepas azan subuh, sembahyang sunat 2 rakaat. Sunat 2 rakaat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata rakaatani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum daripada kita sembahyang fardu subuh, nilainya lebih mahal daripada dunia dan segala isi kandungan dunia. Dalam hadis-hadis hukum seperti kitab Subulus Salam menakalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat, dan dibaca rakaat yang pertama Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun bagi yang ingat, rakaat yang kedua Al-Fatihah dan juga surah Al-Ikhlas.
Kemudian kita sembahyang sunat sebelum zuhur, sesudah zuhur, 2 rakaat paling minimal. Wa raka'ataini qabla adh-dhuhri wa ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Kalau kita boleh jaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, itu lagi bagus. Kemudian kita dikehendaki menjaga lagi ialah 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isya. Kalau kita boleh jaga 10 rakaat ini, 12 rakaat ini, paling minima kalau kita mati, Allah Subhanahu wa taala jamin pada kita syurga. Saya ulangi, 2 rakaat sebelum kita salat fardu subuh, 2 rakaat selepas subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. Yang ni kalau kita boleh jaga paling minima. Dia sembahyang sunat kapit waktu ni, ada riwayat menyebut 10, ada riwayat menyebut 14, ada riwayat menyebut, tersilap saya, 18. Jadi permulaan ini kita ambil yang paling minima. Saya ulangi, paling minima 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Ini Nabi kita tak pernah tinggal. 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas fardu isya. Baik. Kemudian jagalah salat waktu. Aqimus salah wa yuqimus salah. Alladzina yuqimunas salah. Kalimah aqama yuqimu iqamatan bermakna kita dirikan sembahyang dengan sempurna. Bikamali syurutiha wa arkaniha. Ini satu perkara. Orang kita dia sembahyang, tapi sembahyangnya tidak sempurna. Dari segi pakaian tidak sempurna. Sembahyang kita ni, bila kita nak sembahyang, kita pakailah yang paling bagus, yang paling baik. Kalau boleh kata orang, dengan pakaian salat kita ni, kalau orang ajak kita pergi akad nikah, kita boleh pergi nikah. Pakaian kita ni biar comel. Pasal kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Teringat di hati saya bulan Januari baru ni saya pergi ke Mesir. Ada seorang imam negeri Mesir, dia kata, wa'lamu annakum biyadillah. Sebelum sembahyang, ketahuilah bahawa kamu sekalian sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu berdiri ini, kamu berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala, maka duduklah dengan baik, pakaian kamu pakaian yang baik, hadapkanlah dengan segala hati kamu pada Allah taala. Jadi kita kena ambil semaya dengan sempurna, pakaian kita sempurna, tempat semaya kita biar sempurna, kita semaya dengan sempurna, kalau boleh pula di awal waktu. Waktu sembahyang yang luas ini ada kelebihannya pula. Awal waktunya begini, yang waktu keduanya begini, waktu ketiganya begini, begitulah seterusnya ya. Jadi kita kena yuqimunas salah. Antara ikut syariat lagi ialah wa yu'tunaz zakah. Mereka juga mengeluarkan zakat harta kepada orang yang berhak. Alhamdulillah di musim coronavirus ini kita tengok ramai orang yang membantu orang lain dengan menggunakan duit zakat. Cuma pesanan sayanya ialah harus diingatkan kalau zakat duit kita kena bayar dengan duit. Tak boleh kita tukarkan dengan beras atau minyak atau lain-lain. Ada setengah orang dia beli barangan ribuan ringgit, satu hailat dia beli. Kemudian ada orang bagi tahu saya dia gunakan duit zakat, nak ganti zakat. Itu tidak boleh. Mengikut mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kita hendaklah keluarkan zakat duit dengan duit. Tak boleh zakat duit tukar-tukar dengan barangan. Jadi kalau zakat duit kita agih-agihkan duit. Kalau kita nak bagi barang, kita kena guna duit yang lain. Jadi bagi orang yang telah buat benda yang tu, dia kena keluarkan baliklah zakat dia tu dengan duit yang lain. Baik. Sama juga ada sebahagian orang memberikan duit zakat untuk pembangunan masjid. Itu pun tidak boleh. Az-zakah lis-sajidi la lil masjid. Kata ulama, zakat ni untuk orang yang sujud, bukan untuk tempat sujud. Artinya zakat untuk orang. Sebab itulah kita tengok dalam ayat
berkenaan dengan zakat itu, dan asnaf zakat itu, yang 8 itu adalah semuanya orang. Semuanya orang, bukannya berkaitan dengan bangunan dan sebagainya. Baik. Alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Yang ketiganya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka mesti beriman dengan kewujudan hari akhirat. Depan kita ni satu hari yang kita semua pergi tidak akan kembali. Dinamakan hari akhirat. Hari akhirat yang kita semua akan pergi tidak lama lagi. Tak lama lagi kita akan pergi ke akhirat. Bila kita pergi, mungkin kita akan mati hari ni, esok, lusa. Mati dia mari tak kira siapa dia. Tak. Musim Covid ni tengok ramai orang mati. Dalam masa 14 hari ni disebutkan orang mati hari ni sudah pun mencecah angka 30-an. 30-an orang yang mati kerana coronavirus. Jadi kita kena ingat, hari ni kita sihat, esok kita sihat, lusa kita sihat. Kalau kita suspek kepada COVID, coronavirus ini, boleh jadi kita pergi ke hospital. Kalau positif, na'udzubillah, kita pergi tidak kembali lagi. Hatta keluarga kita pun tak boleh kita nak bertemu. Mereka nak tasyi'kan jenazah kita pun tidak boleh. Jagalah kesihatan kita baik-baik. Duduk di rumah. Duduk di rumah, stay at home. Duduk di rumah masing-masing. Keluar hanya jika perlu dengan beringat-ingat. Jagalah kebersihan diri dan sebagainya. Dan bila keluar rumah ni, banyakkan berdoa pada Allah. Antaranya, Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Atau baca doa lain, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim, sebanyak 3 kali. Siapa dia baca doa ni 3 kali pagi dan 3 kali petang, dia tidak akan dijangkiti atau terkena dengan apa-apa penyakit. Jadi Allah kata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Mereka ini dengan hari akhiratnya mereka beriman. Mereka yakin akan bertemu dengan Allah pada hari akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bersifat dengan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, orang yang macam mana? Orang yang baca, orang beriman dengan Al-Quran, orang yang mendirikan sembahyang. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang mengeluarkan zakat. Yang keempat, orang yang beriman dengan hari akhirat. Allah kata semua mereka ini ala hudan mir rabbihim, di atas petunjuk daripada Allah, berada di kemuncak hidayah dan juga kejayaan. Orang ini insya-Allah akan mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya, yakni berjaya mereka itu di dunia dan juga berjaya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala guna bahasanya wa ulaika, satu isyarat kepada martabat yang tinggi dan agung yang orang-orang ini berhak untuk mendapat kedudukan itu pada hari akhirat. Kerana tidak ada kejayaan kecuali dengan mengerjakan amal yang baik, dan tidak ada kebaikan kecuali dengan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, di awal surah Luqman ini ayat 1 hingga 5, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada 4 sifat orang yang berjaya. Pertama, orang yang beriman dengan Al-Quran. Al-Quran kita kena baca, kena belajar, kena faham. Yang kedua, kena rajin mendirikan sembahyang. Yang ketiga, mengeluarkan zakat harta. Yang keempat, beriman dengan hari akhirat. Allah kata mereka ini orang-orang yang berjaya. InsyaAllah kita bertemu lagi sambungannya pada malam besok. Surah Luqman pada ayat ke-6 hingga ayat yang ke-9. InsyaAllah selamat beristirahat bersama keluarga. Rajin-rajinlah membaca Al-Quran, solat berjamaah bersama keluarga, dan jadilah ketua keluarga yang baik kepada anak-anak dan juga isteri kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ucapan terima kasih kepada kru-kru saya, anak-anak saya yang membantu menjayakan kuliah secara langsung, kuliah maghrib saya pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kuliah subuh pada pagi esok, InsyaAllah.
setengah jam selepas kita salat subuh dengan pengisian rohani, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.